Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan saya Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib dalam mata pelajaran Jawi tahun 4 di bawah tajuk imbuhan awalan peng dan meng. Jom kita mulakan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua anak-anak tahun 4? Baik, hari ini kita akan teruskan pengajian kita ataupun kita punya sesi pembelajaran di bawah tajuk yang seterusnya iaitu imbuhan awalan peng dan meng. Di mana kalau kita tengok pada tajuk ini banyak dia punya pecahan. So pecahan untuk yang hari ini adalah di muka surat 42 buku teks Jawi Jaiz, imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi a pada suku kata tertutup. Okey, kalau ikutkan pada yang mula-mula kita belajar imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi a pada suku kata terbuka. Okey, hari ini kita nak tengok macam mana kalau ada kata dasar yang bermula dengan bermula dengan bunyi a tapi suku kata tertutup, dia masuk pula dengan imbuhan awalan peng dan meng. Jadi macam mana keadaannya, macam mana caranya. Okey, jadi kita tengok. Baik, di sini imbuhan awalan peng dan meng. Okey, Ustaz highlight kat sini. Imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi a pada suku kata tertutup. Okey, huruf alif pada awal kata dasar yang berbunyi a dalam suku kata tertutup, apabila menerima awalan peng dan meng, hendaklah digugurkan alif tersebut. Alif ni yang kena gugurkan. Okey, so maksudnya dia kata macam ni. Kalau dalam satu perkataan itu ada imbuhan peng dan meng. Okey, so contohnya kat sini ada pengampun. Okey, di sini kalau kita lihat ada imbuhan peng. Okey, kemudian ada kata dasar pengampun adalah ampun. Okey, huruf alif pada awal kata dasar yang berbunyi a. Nampak tak? Ini ada a. Okey, huruf bunyi a pada awal kata dasarnya. Tapi suku kata a ni bukan suku kata terbuka. Dia adalah suku kata tertutup. Kenapa tertutup? Bila kita sebut ampun, kita potong. Am ini adalah suku kata tertutup sebab M ini adalah huruf konsonan. Jadi apabila suku kata itu berakhir dengan konsonan, maka dia adalah suku kata tertutup. Okey, dan apabila dia ada kata dasar yang bermula dengan huruf A ataupun bermula dengan bunyi A, yang mana A itu adalah suku kata tertutup, maka A ini perlu digugurkan ataupun A untuk alif ini perlu digugurkan. Sebab itu bila kita eja pengampun, peng ada dah ejaannya pangap. Ampun ini kita dah tak nampak ada alifnya kat sini sebab kita dah buang A-nya. Tinggallah huruf mim, pa, waw, nun. Seperti dalam ni lah. Okey, boleh jelas? Okey. So begitu dia punya contoh. Okey, baik. Cuba kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, di sini ada kata dasar ampun, ada kata dasar ancam, ada kata dasar angkat dan ada kata dasar anjak. Okey, so apabila perkataan ampun ini masuk dengan imbuhan peng dengan meng, masuk dengan ampun. Kenapa ini, ampun ni? Sebab ampun ni adalah suku kata am. Am ni adalah suku kata tertutup. Jadi apabila masuk dengan imbuhan peng, alifnya digugurkan. Okey, jadi kita tengok contoh satu-satu. Okey, Ustaz nak sharekan kepada kamu whiteboard screen. Okey, screen whiteboard ni lah Ustaz nak cuba kongsikan dengan semua. Kalau boleh dapat lihat. Okey, Ustaz cuba kongsikan. Kita pergi ke whiteboard live. Create a board. Create. Okey, so dekat sini ada satu whiteboard yang Ustaz dah tunjukkan pada murid-murid. Okey, baik katalah kita nak eja perkataan tadi ada perkataan ancam so kita buat letak imbuhan pengancam. Pengancam. Okey, baik dekat sini kita nampak ada imbuhan awalan peng dan juga meng. Peng ataupun meng lah. So bila kita nampak imbuhan peng itu, jadi kita boleh terus potong suku kata peng.
kemudian kita potong suku kata an dan kita potong suku kata cam. So kat sini ada 3 suku ka, ada 3 suku kata. Suku kata pertama, suku kata kedua, suku kata ketiga. Baik, imbuhan peng ni kita dah tahu dah ejaan peng ni adalah pa dengan nga. Kenapa? Sebab ini adalah i pepet. So kita tidak perlukan ya. So tinggallah huruf pa dengan ng. Ng ni adalah huruf nga. So kita punya ejaan peng dah jadi macam ni lah. Okay, peng. Okay, kemudian Ustaz harap kamu nampak lah. Ustaz tak pasti macam mana Ustaz nak alihkan. Oh, boleh alihkan. Okay, Ustaz alihkan gambar Ustaz ni. Ustaz alihkan ke sini Okay, peng. Okay, kemudian suku kata kedua an. Suku kata kedua an ini adalah suku kata dasar yang bermula dengan huruf A tetapi pada suku kata tertutup sebab berakhir dengan huruf N. Jadi A ini perlu digugurkan. Okay, so tidak perlu ada A, tinggallah huruf N. N adalah huruf nun. Kemudian tinggallah suku kata ketiga cam. Cam ini adalah suku kata tertutup, betul? Sebab berakhir dengan huruf M. Tetapi dia menggunakan vokal A. Jadi apabila suku kata tertutup vokal A perlu dibuang. So tinggallah huruf C dan juga M. C adalah untuk huruf ca dan M adalah huruf mim. So jadilah ejaan pengancam apabila kita jawikan jadilah seperti ini. Okey, jadilah seperti ini. Okey, dapat? Nah, ini contoh cara nak menjawikan. Okey, Ustaz bagi contoh lain. Okey, kita tengok ejaan seterusnya ialah mengandam. Kita buat mengandam. Okay. Mengandam. Okay, kata dasar dia adalah andam. Andam. Okay, jadi kita pun potong suku kata sebabkan kita dah belajar imbuhan awalan peng dan meng. Kita nampak ada imbuhan meng kat sini. Kita potong dekat meng. Lepas tu kita potong suku kata an dan kita potong suku kata dam. Okay, bila kita dah nampak suku kata ni, kita dah nampak lah macam mana apa yang kita nak buat. So apabila imbuhan meng, kita dah tahu dah ejaan meng tu macam mana sebab i ni potong, sebab i pepet. So ejaan meng adalah macam ni. Meng. Okay, kemudian tinggallah suku kata yang kedua an. Suku kata an ni adalah bermula dengan huruf A dan N. N ini adalah suku kata tertutup lah kan. An. Suku kata tertutup. Jadi apabila dia suku kata tertutup, ada vokal A kat sini, A-nya kena buang. So tinggallah huruf N untuk nun. Kemudian suku kata ketiga dam. Dam ini berakhir dengan M. Suku kata tertutup lah. Dan dia menggunakan vokal A. Jadi A-nya kena gugurkan. Jadi tinggallah huruf D dan juga M. So D untuk dal, M untuk mim. Jadilah ejaan mengandam seperti ini. Mengandam. Okay, jelas? Boleh dapat? Okay, baik. Ustaz bagi satu lagi contoh. Untuk kita lebih memahami. Okay. Ustaz bagi contoh. Apa ya? Menganjak. Kita bagi ayat contoh yang ketiga. Okey. Menganjak. Okey, menganjak. Okey, kata dasar dia adalah anjak. Okey, jadi perkara pertama yang kita kena buat adalah potong suku kata. So kita dah tahu, kita belajar imbuhan peng dan meng, kita nampak imbuhan meng kat depan ni. So kita potong dekat meng, kemudian kita potong dekat an dan kita potong dekat jak. So ada 3 suku ada 3 suku kata. So kita pun eja meng ni macam mana sebab kita dah tahu dah ejaan meng mim dengan nga. Betul? Sebab ini kita potong sebab i pepet. Kemudian tengok suku kata kedua, vokal A dan juga ada huruf N. Okey, bermula dengan huruf A, kemudian ada huruf N. Ini adalah suku kata tertutup vokal A, maka A-nya kena gugurkan. So jangan tulis A, tinggallah huruf N. N adalah untuk nun. Kemudian jak. Jak ni adalah suku kata tertutup kerana berakhir dengan konsonan, kemudian menggunakan vokal A, maka A-nya digugurkan. Tinggallah huruf J dan K. J untuk jim. K di belakang adalah huruf qaf, bukan huruf kaf ya. Jadi ejaan menganjak dalam jawi adalah seperti ini, menganjak. Okey, boleh jelas?
Alhamdulillah. Jadi itu sebenarnya contoh yang Ustaz nak tunjukkan kepada semua murid yang mana cara mengeja imbuhan awalan peng dengan meng masuk pada kata dasar yang bermula dengan huruf A tetapi suku kata tertutup. Yang ini suku kata tertutup, maka A yang ini kena digugurkan. Jelas semua? Okey, baik. Ustaz harap itu telah memberi penjelasan kepada kamu supaya kamu lebih faham dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini. Okey, kita teruskan kepada kita punya slide. Okey. Okey, baik. Seperti yang kita tengok contoh tadi, inilah contoh-contohnya tadi boleh semua kita tengok. Okey, baik. Seterusnya di dalam pantun nasihat ini, okey, ada 3 rangkap pantun. Okey, kalau kita bacakan sama-sama mungkin kita boleh cuba. Okey. Membantu ibu menyidai kain, mendung berlalu, hujan tak jadi. Jangan mengambil hak orang lain, dosa bertambah, nama terkeji. Pantun nasihat ni dia nak kata jangan ambil hak orang lain. Jangan ambil hak yang bukan kita punya. Sebab tu bukan hak kita. Itulah pengajaran dia. Okay, yang kedua, pagi-pagi memburu rusa, ambil tanduk dibuat ubat. Allah Maha Pengampun dosa, hidup berkat dengan bertaubat. Kena ingat bahawa kita ni sentiasa melakukan kesalahan. Jadi taubat itu sentiasa terbuka. Jadi segeralah bertaubat sebelum pintu taubat tertutup. Bila pintu taubat tertutup? Bila tibanya hari kiamat. Baik, yang ketiga, hujan petang membawa pelangi. Pelangi muncul sekali sekala. Ibulah pengasuh, wajib disayangi, keluarga bahagia hingga ke syurga. Kat sini nak menasihatkan kita supaya sentiasa menyayangi keluarga kita sendiri. Okey, baik. Sebenarnya apa yang Ustaz nak kongsikan di sini adalah bukan sekadar nasihat pantun ini, tetapi di dalam pantun ini ada beberapa perkataan. Ada beberapa perkataan yang menunjukkan imbuhan peng dan juga meng, yang masuk pada kata dasar yang bermula dengan huruf A pada suku kata tertutup. Contoh, kita tengok ayat pantun yang pertama. Adakah kita jumpa? Jom kita tengok. Cari imbuhan peng dan meng. Membantu ibu menyedai kain, mendung berlalu, hujan tak jadi. Jangan mengambil hak orang lain, dosa bertambah, nama terkeji. Sedekat sini kita jumpa mengambil ini adalah imbuhan peng dan meng yang masuk pada kata dasar yang bermula dengan huruf A. Kalau ikutkan mengambil, kata dasarnya adalah ambil. Nampak? Ambil. Bila kita ejak ambil dalam jawi, alif mim ba ya lam. Betul? Okay, tapi sebabkan ada imbuhan meng, maka alifnya kita gugurkan. Itu cara dia. Okay. Yang kedua, pagi-pagi memburu rusa, ambil tanduk dibuat ubat. Allah Maha Pengampun dosa, hidup berkat dengan bertaubat. Di sini ada satu lagi perkataan iaitu pengampun. Kalau kita tengok tadi contoh macam tadilah ampun, bila masuk imbuhan peng dan meng, hilang dah alifnya. Okay. Dan di yang ketiga ini ada juga imbuhan peng tetapi dia tidak masuk pada kata dasar yang bermula dengan huruf A, suku kata tertutup, dia suku kata terbuka, pengasuh, sebab A-nya alifnya ada. Itu contoh imbuhan awalan peng dan juga meng. Okey, baik. Boleh semua? Okey, untuk seterusnya kita sebab tajuk ini sangat ringkas, jadi dia terus kepada latihan. Jadi kalian semua boleh cuba untuk buat latihan ini, okey, salin dalam buku tulis jawi, kemudian boleh hantar kepada guru mata pelajaran jawi anda untuk dibuat. Okey, imbuhan awalan peng dan meng dengan bunyi A pada suku kata tertutup. Jawikan perkataan berikut. Ada 10 perkataan: mengampun, pengampun, mengancam, mengangkat, menganjak, mengambil, menganggap, pengangkutan, pengantara dan mengandam. Okay, awak boleh tengok ulang kali video ini dan pause untuk kamu salin soalannya dan tulis jawapannya kemudian hantar kepada guru mata pelajaran masing-masing. Jadi sampai di sini saja perkongsian Ustaz untuk anda semua. Semua kita berjumpa lagi. Sebarang pertanyaan boleh tinggalkan komen di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel YouTube Ustaz untuk manfaat kita bersama. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.